Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini daripada Intermezzo akan review satu series yang sudah berlanjutan season ke-7 sebenarnya. Kan? Season ke-7 tahun ni lah. So, tahun lepas habisnya season ke-6 lah. Yang kita pun nak habiskan sikit-sikit lagi, iaitu tidak lain tidak bukan Young Sheldon. Dan yang baiknya adalah series ini ada juga di Netflix, anda juga boleh tonton. Okey, so saya rasa aku rasa untuk siri yang Sheldon ni, ada soalan yang paling mungkinlah yang pertama adalah macam mana boleh trigger dia tengok yang Sheldon. Because I think my experience different kot daripada Iqbal. Iqbal dah tengok Big Bang kan, so what's your thought? So, pada yang tak tahu, yang Sheldon ni lahir daripada filem series sitcom The Big Bang Theory. Dalam watak tu pun ada satu watak Sheldon lah. Okay, so aku tengok Big Bang Theory dulu. Okay. Big Bang Theory ada berapa season? 10 saya aku. Oh, banyak juga. Banyak. Aku tengok 5 kali kot, back to back. Okay. Within 5 months. 5 kali maksud 5 kali ulang? 5 kali ulang. Wow. Maksudnya kalau 10 series 10 within 5 months. Okay. So best sangat. Best sangat. Very different. Kau boleh katakan macam Friends. Okay. Dia stand alone. Yep. Dia punya best tu Big Bang pun. dia punya best tu stand alone. Dia even yang How I Met Your Mother pun tak se-best Friends tu. Okay. Even How I Met Your Mother pun aku tengok 2 kali saja. Okay. Friends aku tengok 10 kali. Okay. Dalam berapa tahun lah. Yelah. Tapi The Big Bang Theory within 5 months. Okay. Habis dia aku tengok. Habis aku tengok balik. Sangat best. Dia watak dia yang best, yang Sheldon tu lah. Memang dia cerita dia pasal satu group of people yang gifted, talented. Betul. Daripada segi akademik. Yang Sheldon ni pula dia dilahirkan memang dia brilliant, dia pandai. Tapi sebab dia ada intellectual punya intelligence, dia tak ada emotional punya intelligence. Tanpa kurang. So rasanya SQ dia pun kurang, spiritual dia pun kurang. So that's why they make it the Young Sheldon untuk tunjukkan macam mana Mamat ni membesar. Ataupun macam mana how he get there lah, in a way macam dalam Big Bang Theory tu. So kalau aku geram tengok Sheldon dalam The Big Bang Theory kan, aku rasa kau akan lagi geram tengok dia masa dekat Young Sheldon ni. Oh macam tu Okay, it's good lah to have Iqbal sebab dia tengok dua-dua, so dia boleh banding antara dua siri. Tapi in my case pula, of course lah sebab sekarang orang dah go TikTok kan, so kita tertengok dekat TikTok lah. Scene dekat church lah biasanya. Yes. Tapi kau tahu tak dia daripada Big Bang Theory sebelum tu? Masa tu tak tahu lagi. Tapi lepas later baru macam tahu yang dia ada daripada Big Bang Theory lah. So I thought yang Sheldon dulu baru Big Bang. Rupanya dia terbalik. Maksud dia prequel lah. Tentang macam mana family dia kat Texas. 5 ketul tu. Campur mimo dia. I think mula-mula tu kita ingat sebab dia yang Sheldon kan. I think season 1, season 2 is more or less macam Sheldon punya to shine lah. Tapi later on yang aku suka tu sebab dia lagi macam sebab cerita dia orang buat cerita sebab orang selalunya orang akan cerita yang best dalam filem ke dalam drama sebab watak itu adalah outlier. Maksud dia daripada kebiasaan dia stand out. Superhero stand out, mesti benda tu yang akan buat kawan tengok. Kalau kau tengok semua pasal commoner je, so macam ni pun orang tak rasa interesting lah. So tapi yang best tu daripada outlier, akhirnya kita nampak sisi kemanusiaan ataupun sisi actually dia manusia biasa juga. In a way. Dan bila benda tu berlaku adalah apabila orang watak lain pula shine over him. Itu yang best. So yang tu yang menyebabkan aku rasa macam at the end tu rasa macam everybody actually fulfill the narrative lah ataupun the story of the Sheldon itself lah. So kita baru nampak peranan adik dia Messi, abang dia Georgie. Georgie tu lagi best lah daripada awal kita. Apa salah Mamat ni ada dalam family tu kan? Sampai ke tahap dia build up I think dia start build up bila Georgie tahu yang dia sebelum mak bapak kahwin dia dah ada. Dia dah dikandungkan kan. Dia lepas tu mak bapak dah kahwin kan officially kan. Daripada situ baru betul tu hint besar sebenarnya sebab later on akan berlaku kan. Tapi kalau kau tengok The Big Bang Theory dulu, kau akan lebih menghargai watak Georgie tu. Okay. Sebab dia ada dalam tak tahu season berapa tak ingat. Tapi dia ada keluar masa Sheldon nak kahwin. Okay. Masa tu watak dia tu diceritakan lah, dia ni
sebab orang ni sekumpulan nerd. Nerd ni kan selalu dibuli. Kan, so dalam keluarga biasalah bila seorang adik kita yang lain sikit dia akan dibuli. So sama macam Sheldon lah. So dia selalu dibuli oleh abang dia. So masa dia nak kahwin tu, mak dia kata aku tak akan datang kau punya majlis kalau abang mak dia kau tak marry datang. lah. Kalau abang kau tak datang. Dia nak So everybody dia there. terpaksa berhadapan dengan abang dia yang dia tak suka. Sebab pada fikiran dia, apa yang dia alami abang dia bully dia. Tapi dia gagal tengok kenapa abang dia buat macam tu. So bila Leonard kawan baik dia datang semula jumpa Georgie tu, ceritalah sebab kau buat macam ni kat dulu kat dia, aku buat macam ni kat dulu dia supaya pasal dia pernah pergi Halloween, abang dia tarik kostum dia, koyakkan kostum dia. Koyakkan kostum Sheldon. Abang dia cakap kalau aku tak buat macam tu, orang lain akan bully dia. Aku nak selamatkan dia. So this kind of thing lah. Okay. Macam rationalize balik lah masa tu. So dalam aku pula bila aku dah tengok Big Bang Theory, so sekarang ni season 6 banyak pada Georgie. Kan? So aku nak tengok macam mana dia dapat buka kedai tayar. Pasal dalam The Big Bang Theory dia seorang peniaga yang berjaya bisnes tayar. Kan ada satu season yang eventually dia memang start kerja kat bisnes tayar pun. Kan dia tunjuk yang dia power, dia boleh tengok, dia boleh tahu kat mana bocor tayar. Macam Mibon dia cakap lah, dia ni memang born untuk menjadi salesman. Macam tu lah. Banyak aspek yang kau boleh hargai lah bila kalau kau tengok Big Bang Theory dulu. Okay. Tapi yang satu lagi pasal yang Sheldon is that I think dia macam selain daripada kita enjoy the drama, kita pun enjoy the intellectual discourse. Yang bukan saja intellectual discourse tu dia bukanlah, yelah memang most of the time dia datang daripada fun facts si Sheldon tu. Tapi orang lain pun kadang-kadang bagi input juga. Especially bila dia bila dia start berlawan cakap kan. Berlawan cakap dan start jadi witty to each other. Itu yang paling yang paling best lah. Dan aku suka juga watak misi tu. Aku suka juga dalam Sheldon ni, dalam yang Sheldon punya series ni, macam mana dia mengimbangi watak misi tu. Kan watak misi ni kan selalu di-ignore. Dia dia. Semuanya untuk Sheldon. Tapi bila diorang bawa dia pergi buat test, buat test yang dengan doktor tu. Rupanya apa yang Sheldon lacking ada kat misi. So like macam they are when they are together, they complement each other. They are like complete human being lah. Tapi bila kalau dipecahkan, dia akan jadi different people. Walaupun misi tu tak sebijak, selalu buat masalah, tapi daripada segi memahami orang, dia terror. Dia memang terror. Dia memang bina. In fact sebenarnya kita kalau tengok as seasons to develops pun kita nampak at the end akhirnya Sheldon sendiri pun acknowledge that, and dia pun perlukan misi untuk dapatkan apa-apa input opinion, especially bila dia confused. Contoh ada yang baru season 6 ni, ada part tu yang dia bapak dia tak suka something tapi bapak dia senyum, so dia macam dia kata your words does not resonate dengan you punya expression, so which one is true? Lepas tu kalau bapak kata sebenarnya tak suka, cakap je lah tak suka. Cakap je lah tak suka, dia macam direct je kan. Tapi yang Sheldon ni dia tak sehebok Malcolm in the Middle. Okay. Pernah tengok Malcolm in the Middle? Malcolm in the Middle juga cerita pasal budak genius. Kan? Tapi dia tak sehebok Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle ni hebok gila babi. Pasal dia pun buat jahat. Dia pun bikin the mess lah. Sheldon ni dia macam relax sikit. I think dia more tu macam daily life kind of. Kau tengok tu kau rasa macam kau sedang menyaksikan satu cerita yang menarik tentang sebuah keluarga yang melalui hari-hari dia lah. Okay. Lepas tu apa lagi yang seronok juga ialah tentang macam mana function society dekat situ, which is kita selalu tengok modern Hollywood family yang memang dah very orang kita liberal and whatnot semua, tapi kat sini masih ada lagi nilai-nilai tradisi. Bila mak dia dengan church especially, kan daripada awal dia developkan benda tu sampai ke hujung bila dia dah kena break off lah dari broke dengan the relationship dengan church tu, dan kita baru nampak actually sebenarnya masyarakat yang judgemental dan seumpama tu masih lagi wujud lah dalam masyarakat yang very dogmatic in that sense lah. Dan scene episod yang dia selalu bertengkar dengan mak dia pasal God tu pun best juga. Kan? Macam mana diorang bawa isu tu daripada pandangan seorang budak yang genius dengan satu orang yang manusia biasa yang ortodoks. Kan? Yang mengekal tradisi semualah. Macam mana diorang clash kat situ sehingga sampai mak dia pun kadang-kadang lose faith.
Tercabar dan tercabar. Sampai dia sendiri, aku suka part tu macam mana diorang kontra masing-masing kan. Persoalan-persoalan yang dibawa tu nice kan. Best tengok. Sampai dia sendiri mengatakan kalau aku tak percaya pada Tuhan kan, tapi macam mana aku ni satu orang tiba-tiba boleh lahir dekat kau. Dia bagi balik kat mak dia. Itu kan. Dan sebab dia nak beritahu at the end of the day ada je ruang untuk you believe tu. So you choose to believe or not lah at the end of the day. And then kemudian pun watak-watak macam I live also, selalunya orang kalau buat skandal ke apa kan macam very open apa semua kan. Yang skandal bapak dia dengan jiran sebelah tu. Nothing happened. But the gesture tu as if macam something big happened. Sampai sekarang dah aku masuk season yang di mana Messi dah start hidup. Jadi kita Billy beritahu kata nampak Dak masuk, nampak Josh masuk dalam chicken coop. So I think konflik-konflik macam ni lah yang I think interesting. And then konflik pasal yang ni semua of course lah Jody yang mengandungkan tu, dan kemudian menyebabkan I mean it's something yang macam you know, macam mana people boleh accept benda-benda yang macam bila kau dah buat big mistake in your life, how the family akan react. Yes. So dia tak meninggalkan I think kebiasaan orang yang berfikir macam contohnya kau out of family apa semua ada, tapi bukan dekat family Sheldon, bukan kat family Cooper, tapi kat family Mandy. So dia tak tunjuk kat situ dua benda yang macam kalau kau nak acceptance, this is the situation. Kalau kau nak buang orang daripada family kau, inilah situasi dia macam ni. So dia somehow dia macam the good part is not about whether dia being dia decide at the end of the day jadi macam mana, tapi is on the process tu. Proses macam mana seseorang berubah daripada satu pendirian ke satu another extreme punya pendirian, ataupun another way around lah, macam tu. So I think the process tu lah yang I really appreciate lah every single tengok dia punya series tu lah. Satu trivia, bapak dia, bapak Sheldon dalam Young Sheldon, George, pernah muncul dalam Big Bang Theory. Sekali satu episod pernah muncul. So bila aku first tengok tu, mama ni Nemo dia ada lagi tak dalam Big Bang? Ada. Oh ada, Nemo hidup lagi. Muncul tak banyak, dalam 2-3 macam tu lah. Dah tua sangat lah. Okay lah. So kalau korang pernah jumpa siri ni, belum tengok, disaran tengok lah. Tapi aku suggest untuk kau appreciate yang Sheldon ni, tengok The Big Bang Theory dulu. Kau akan lebih appreciate. Especially ada banyak part yang kau boleh appreciate lah. Salah satu contoh dia, ada satu scene yang masa Sheldon jemput sekolah dia datang rumah dia untuk dengar anugerah Nobel tu. Nobel. Yang mana dia series of orang-orang yang dengar radio tu ke? Budak-budak Cina serta dunia tu. Tapi tak ada orang datang. Tak ada orang datang. Tapi yang dekat garage dia tu. Dekat garage tu kan. Mak dia teman, lepas tu dia tunjuk satu budak dengar. Dekat satu dunia lah. Bukan, itu semua kawan Sheldon dalam Big Bang Theory. Jadi kau tak tahu kan. So kalau kau tengok, kau boleh appreciate lah benda tu. Ini Leonard, ini Kutrapali, ini Wallowis, ini Penny. Dia tunjuk seorang-seorang tu semua tu. Ini Amy. Dia punya foreshadow dia lah. So benda tu kau akan appreciate. Macam mana dia involve dengan gaming, macam mana dia involve dengan komik. Itu kan dalam Big Bang Theory? Dalam Big Bang Theory ni diorang dah involve. Yelah. Kau melihat Young Sheldon untuk tengok macam mana dia involve dengan gaming. Dia main dengan Nemo dia. So banyak benda lah. So itu aku sajalah. Kalau korang nak tengok yang Sheldon, hold dulu, tengok Big Bang Theory dulu. Lepas tu kau akan appreciate yang Sheldon ni lah. Tapi macam lah kes aku pula, aku tak tengok lagi Big Bang Theory secara sepenuhnya. Just tengok accept je, clip je. Tapi you still can enjoy it lah. Sebab dia adalah proses di mana kau sedang melihat seseorang, satu sosok watak yang mungkin sebab kita kadang-kadang suka tengok cerita-cerita orang bijak ni sebab kita rasa kita jadi bijak. Tapi I think this series membuatkan kita rasa macam actually bijak ke tak bijak kan, it's not really the issue. The issue is how you become human like at the end of the day. Macam mana how you interact to people. So actually this series good untuk orang-orang yang ada special kids lah. Macam ni kan. So you can, banyak persoalan yang dilontarkan, yang dipaparkan pada kita, yang kita boleh terapkan lah. Satu lagi dia punya POV lah, point of view macam certain bila dia balas cakap tu, kita boleh actually kalau tengok macam ni nampak macam aku rasa benda tu dah baik sebenarnya. Tengok POV ni rasa macam actually taklah sesempurnanya. Atau kalau rasa nampak macam ni buruk, tapi sebenarnya at the end taklah seterusnya kan. So yang beritahu jugalah, walaupun watak Sheldon tu sangat brilliant kan, dia tetap juga
manusia biasa yang mana dia tetap juga boleh di-influence. Dia boleh dimanipulate. Tapi at the same time dia pun boleh stay on his own. Contoh macam kes yang scientific project tu lah, yang dia buat database tu. Kan at the end of the day semua orang try untuk manipulate Tapi dia. sebelum tu kan dia kena manipulate dengan Billy. What is zero? Oh yeah. Oh yeah. No, even before that pun masa dia yang Nemo yang dia tak nak pergi college tu. Okay. Dia kata yang sampai kena Nemo dia kena bawa ayam pergi dekat bilik dia. That's another thing yang little thing yang interesting bila dia tak nak genjat daripada katil dia kan. Everyone in the family try to untuk buat tapi dia tak gerak pun. Hanya Nemo dia bawa ayam, lepas tu dia pun start bangun daripada katil dia dekat sebelah. Lepas tu mama dia cakap apa tau? Oh, now it's a progress. Walaupun benda tu dia tak reach lagi to the stage yang dia pergi college, tapi you know it's in a way macam Nemo ni kan seorang yang macam senang lihat benda tu secara secara positif atau secara big picture. Cuma one part je yang artinya dia tak tengok big picture bila dia start yang first time dia kena teach dengan si Dale tu. Kan dia kata aku nak backup dengan kau. Lepas tu dia jadi macam waktu tu je lah kita nampak dia macam whatever sikit. Tapi most of the time dia sentiasa lepas tu dia jadi favorite. Dia jadi very have a second opinion yang boleh membuatkan orang yang interact dengan tu rasa macam happy ataupun okay dengan apa yang terjadi lah. So kita orang recommend lah yang Sheldon ni. Ya, sangat recommend lah. Tengok siapa yang suka binge-watch dan cari series yang macam santai-santai, worth untuk tengok secara santai-santai, yang Sheldon is the one that we recommend. Okay, sampai jumpa lagi. Terima kasih. These gentlemen are with the FBI. They want to talk to Sheldon. What? You fellas must have made a mistake. Sheldon's 9. Well, someone living at this address recently called a mining operation in Canada and tried to buy uranium. Okay, maybe it's not a mistake. It's ridiculous. Let's just go talk to him. He's just a little itty-bitty thing. He's harmless. He's in the garage.